A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah dan kurnianya. Alhamdulillah, pagi ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan ibadah dan seterusnya kita dapat menyaksikan program Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat-sihat, di dalam payungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita mulakan majlis kita pada hari ini, jom sama-sama kita tadah tangan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita mendapat rahmat dan keberkatan dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiun alim. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita terhindar daripada wabak COVID-19. Para penonton sekalian, update status terkini COVID-19 di Malaysia sehingga 23 bulan 3 2021, kes baharu 1,384. Alhamdulillah, kes sembuh baharu 1,058. Dan jumlah kes yang masih aktif 14,454 dan duka cita dimaklumkan kematian baharu 6 orang. Dan kita sama-sama menjaga penjarakan fizikal, sentiasa cuci tangan. Kalau cakap tu biar jauh-jauh, mudah-mudahan kita dapat putuskan rantaian COVID-19. Para penonton, jom sama-sama kita teruskan pengajian kita pada hari ini. Topik yang cukup menarik dalam bab fiqh, iaitu mengenai fiqh remaja. Maklumlah, kami ni remaja lagi, ya. Para penonton sekalian, berkaitan dengan remaja. Mungkin ada dalam rumah kita anak-anak kita remaja, cucu-cucu kita remaja, ataupun jiran-jiran kita remaja. Namun persoalannya, apakah pandangan Islam tentang remaja? Bagi mengupas topik kita pada hari ini, kita bawakan kepada anda ustaz yang masih lagi remaja dan bakal mengupaskan topik ini dengan panjang lebar dan penuh dengan perincian. Kita bawakan kepada anda Al-Fadil Ustaz Ahmad Fuad Muhammad Mokhtar. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, dan iman sihat. Alhamdulillah sihat. Cergas, masya-Allah, tabarakallah. Dan sebelum itu kita nak ucapkanlah barakallahu fikum kepada Ustaz Fuad yang baru juga melaksanakan perkahwinan baru-baru ni. Ustaz Fuad, ya, tahniah kita ucapkan, ya. Tapi orang kata masih remaja lagi lah. Oleh sebab itu hari ini kita nak faham sungguh-sungguh, kita nak belajar sungguh-sungguh dengan Ustaz Fuad berkaitan dengan fiqh remaja. Pada para penonton yang ingin bersama dengan Al-Fadhil Ustaz, ingin bertanyakan soalan, boleh call kita di talian 1-800-881677 atau terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa tekan butang like dan share banyak-banyak agar kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita dapat mengambil manfaat dalam pertemuan kita pada hari ini. Baik, Ustaz Fuad, bila kita sebut tentang remaja, pastinya tanggapan negatif yang selalu terpalit kepada anak-anak remaja. Namun begitu, tidak akan berjaya sesebuah organisasi, tidak akan berjaya sesebuah negara tanpa remaja. Jadi bagi mengupas topik kita pada hari ini berkaitan dengan fiqh remaja, mungkin ada satu mukadimah dalam pertemuan kita pada pagi ini. Dipersilakan Ustaz Fuad. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Al-Muhtaram Al-Alim Ulama fi biladina Malaysia,
Sahibul Fadilah Al-Ustaz Da'i Aiman, barakallahu fiqh wa ahsanallahu ilaik, wa kullukum jamaah barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya mengucapkan setinggi hormat kepada para alim ulama yang berada di negeri ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada mereka kebahagiaan dan kesetiaan. Dan begitu juga ashab kita yang ini Da'i Aiman, mudah-mudahan Allah Taala memberikan keberkahan. Amin. Dan terus membahagiakan insya-Allah. Dan kepada semua para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kasih sayangnya berterusan tanpa diputuskan. Baik, apabila kita bercakap tentang fiqh remaja, artinya bila disebut tentang fiqh ini perbahasannya besar. Ada fiqhul akbar, maksudnya fiqh yang bercakap tentang ilmu-ilmu akidah. Ada disebut sebagai fiqh munakahat, artinya disebut sebagai fiqh yang membahaskan tentang hukum-hukum pernikahan. Ada juga yang disebutkan sebagai fiqh jenayat, iaitu perbahasan yang berceritakan tentang hudud, ta'zir, qisas dan banyak lagi rungkaian dalam Islam. Dan dalam fiqh ini, dia bukan bermaksud sesuatu perkara yang terikat dengan hukum semata-mata yang 5. Namun ianya satu artinya perbahasan keilmuan berkaitan tentang bagaimana pembangunan dan definisi yang sangat indah ini perlulah kita kupas dengan baik insya-Allah para penonton sekalian. Adapun dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dengan jelas dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-10, kata Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Kata Allah, ketika serombongan orang-orang muda pergi ke gua tersebut, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami rahmat dari sisimu dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Para penonton sekalian, perkara paling asas yang kita nak faham dalam hal dan keadaan ini adalah ini yang disebut sebagai peristiwa Ashabul Kahfi. Dan punya satu anjing Da'i Aiman yang soleh, namanya Qitmir. Artinya dalam agama ini, dalam Quran juga berbahas tentang anjing. Dan tidaklah seorang itu Muslim yang baik jika mereka ada kasih kepada anjing. Namun, kasih kita masih punya syaratnya, masih punya syariahnya. Artinya mungkin kita tidak bersentuhan, boleh diberi makan, boleh diberi perhatian dan boleh diberikan kasih sayang. Cuma dalam perbahasan ini, ketika mana kita bercakap tentang pemuda-pemuda Islam, Ashabul Kahfi punya 7 orang ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala beratus tahun. Sebab apa? Para penonton sekalian, sebab nak selamatkan akidah mereka daripada terikut kepercayaan nenek moyang mereka. Dan bila kita sebut pula dengan keberadaan ini, ianya membuktikan kepada kita bahawa remaja yang dulu, pemuda yang dahulu, sehingga ada yang mendefinisikan, kalau diikutkan Al-Imam Ghazali, disebut sebagai remaja, pemuda adalah setelah mana akil baligh. Ya. Akil baligh dalam kitab Safinatun Najah, dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah, mestilah paling tidak pun setelah 15 tahun ke atas. Itu mesti berhenti di situ. Kalau perempuan itu belum keluar haid, belum keluar dan lelaki belum keluar air mani sampai 15 tahun, dia sudah pun jadi pemuda, jadi remaja. Itu dibahaskan dalam Muqaddimah Hadramiyah dan juga dalam kitab Safinatun Najah. Adapun yang kita nak perbahaskan pada hari ini, para penonton sekalian, bila kita sebut tentang fiqh remaja, kita tengok pelbagai ayat-ayat Al-Quran yang memberikan kekuatan dan kasih sayang Allah Ta'ala beri fokus kepada mereka. Sehingga kan kalau kita tengok dalam surah Al-Anbiya, pada ayat yang ke-60, Allah Ta'ala sebut dengan jelas, qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Dan orang-orang kufar ni dia kata, kami ada dengar satu orang anak muda yang hancurkan berhala kami, dia mencaci berhala kami. Siapakah mereka? Itulah namanya Ibrahim alaihi salatu wasalam. Majoriti para nabi diturunkan saudara saat mereka masih muda dan belia. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim diturunkan pada umurnya 38 tahun. Dan Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam juga dalam 30-an. Sebab itu dia masih indah, rupa parasnya menarik, sehingga periwayatannya berkaitan dengan Zulaika ataupun Zalika itu diperbahaskan. Sebab keindahannya. Sebab itu Allahumma shalli ala Muhammad, dalam usia muda ini, dalam usia kita masih segar ini, orang disebut masih hijau, masih menawan dan masih menarik,
para pemuda agama dahulu, mereka telah banyak melakukan kejayaan demi kejayaan terhadap agama ini. Ya. Begitu juga kalau saya dapat masukkan sekali bagaimana Ibnu Mas'ud, satu orang yang sahabat Nabi yang kalau kita baca kitab Riyadhus Salihin, kalau kita baca dalam kitab Sahih Bukhari dan Sunan Sittah itu selalu kita jumpa Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini kekuatan ilmunya itu boleh kita kirakan setanding dengan Ibnu Abbas. Masya-Allah. Walaupun antara mereka ini memang masya-Allah tabarakallah itu banyak meriwayatkan hadis dan banyak juga memperbahaskan tentang ilmu, namun apa yang kita pernah lihat Ibnu Mas'ud bila dia masuk Islam, dia nak berdakwah, saudara, pernah suatu kali itu dia pergi berjumpa dengan orang Quraisy. Dia baca ayat Al-Quran depan orang Quraisy. Apa yang berlaku kepadanya? Batu dibalingkan ke wajahnya dari iman. Sehingga berdarahlah ianya. Kerana kesakitan itu tidak menghentikan dia untuk baca Al-Quran. Dia terus baca Al-Quran dari iman. Ya. Sehingga pada saat dan ketika itu, orang melihat kesungguhannya, melihat bagaimana pemuda ini yang ada Al-Quran dalam dadanya, yang ada Al-Quran dalam jiwanya, dan itulah pemuda generasi yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Adapun ayat Al-Quran yang punyanya dalam surah Anbiya dan juga surah Al-Kahfi, ini adalah ayat-ayat yang nak memberi khabar kepada kita bahawa Islam selalu mencetak para pemuda yang berkualitas, yang mampu berdaya saing dan pembela agama yang mulia ini. Dan kita rasakan di luar sana ramai pemuda-pemuda yang cukup berkualiti, yang menunjukkan kemahiran, menunjukkan kelebihan yang ada pada diri mereka untuk membangunkan negara ini. Baik, Ustaz Fuad, tadi Ustaz ada sebutkan tentang akil balik. Dan salah satu daripada tanda seorang itu remaja adalah mereka ni akil balik. Mungkin ada garis panduan untuk kita mengenal bagaimana seseorang, mungkin anak kita ataupun adik kita ataupun saudara mara kita yang mana mereka telah akil balik, Ustaz. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Saya akan jawab persoalan itu berdasarkan karangan para alim ulama dalam kitab Fiqh Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Adapun para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita merujuk dari iman terhadap an-nisa, syarat awal pada an-nisa itu adalah apabila mereka mengeluarkan haid. Apabila dia mengeluarkan haid, artinya seluruh sistem keperempuanannya itu sudah bisa untuk digunakan dan sudah mula untuk beroperasi sebagai seorang perempuan. Tetapi awas, paling awal untuk satu orang perempuan keluar darah haid adalah apabila sampai umur 9 tahun. Kalau contoh darjah 1, darjah 2, darjah 5 tahun, 6 tahun dah keluar darah haid, itu bukan darah haid ya Aiman. Itu darah fasad. Artinya ada masalah yang mesti dirawat dan perlu diperhatikan. Itu kalau perempuan lah. Jadi kalau umur 9 tahun dan ke atas itu, dan kalau dia dah keluar haid, dia dah sampai satu peringkat yang telah pun mampu membezakan di antara bainal haq wal batil. Kalau diberikan kepadanya satu perkara yang indah dan satu perkara yang punah, maka dia tahu untuk memilih yang indah. Ya, Iman. Oleh kerana itu kalau perempuan. Ada pula lelaki ini, Allahumma salli ala Muhammad, pertimbangannya itu agak jauh. Bermaksud sehingga ke sampai umur 15 tahun, jika yang awalnya jika pernahlah ianya bermimpi basah, ataupun yang paling penting terkeluarlah air maninya itu, artinya dia sudah sampai kepada peringkat kedewasaan. Sehingga waktu itu pula untuk perempuan dah ada pelbagai sifat keperempuanan itu telah pun muncul. Kalau yang lelaki ini mungkin halkumnya mula ada dan juga suaranya sudah pun sedikit besar kerana membuktikan bahawa ia telah pun sampai kepada peringkat kematangan. Tapi ingat, mungkin saja fizikal mereka sudah matang, belum akal, belum pemikiran, belum intelektual. Tetapi agama ini memandang bahawa kematangan itu secara fizikalnya, kemampuannya dan mukallafnya, tanggungjawabnya para penonton sekalian terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, kita cukup seronok bila membincangkan tentang topik remaja ni. Sebab apa? Kadang-kala remaja kini diabaikan. Kita nak tanya dengan Ustaz lebih lanjut. Ada selepas ini kita nak tanya tentang mandi wajib dan sebagainya. Tapi sebelum itu kita nak raikan soalan bersama dengan sahabat kita. Tadi Ustaz ada sebut tentang fiqh remaja, lelaki dan perempuan. Jadi sahabat kita Ruby Abu Bakar nak tanya satu soalan, apakah yang dimaksudkan dengan fiqh remaja? Adakah ada perbezaan di antara fiqh remaja perempuan dan fiqh remaja lelaki? Soalan yang kedua, sebagai ibu apa kepada anak-anak remaja,
bagaimanakah cara yang terbaik untuk menasihat anak-anak ini yang terjerumus dalam kancah dadah, seksual dan sebagainya agar kembali dekatkan diri kepada Allah SWT. Mohon perkongsian ilmu dari Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu, jangan keliru. Kita pergi yang pertama dulu Ustaz, yang mana adakah perbezaan di antara fik lelaki dan fik perempuan? Daripada sudut asasnya, tadi Ustaz dah sebutkan bagaimana daripada sudut ukuran untuk akil balik itu sendiri dah ada perbezaan. Ya. Silakan Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Para penonton, terima kasih di atas persoalan yang sangat indah dan barakah itu. Jadi fiqh remaja yang diperbahaskan oleh para alim ulama, antaranya para ulama yang selalu bercakap tentang pemuda adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Mana dia di antara insan ataupun para ulama yang banyak jasanya terhadap dunia Islam. Dan jika kita melihat pula perbahasan yang dibawa oleh para alim ulama, sebenarnya dia nak menyatakan bahawa fiqh remaja ini adalah bagaimana tumbusaran mereka daripada sudut psikologi mereka, bagaimana emosi mereka, bagaimana nak mendidik mereka, macam mana Rasulullah jaga para pemuda dia. Sebagai contoh, banyak kejayaan Rasulullah untuk Rasulullah bawa. Nabi sempat menyiapkan Anas ibn Malik yang berjuang bersama Nabi SAW yang jadi personal assistant kepada Nabi. Sehingga Anas bin Malik ni pemuda yang ada kesetiaannya. Dan Nabi pula, bukan itu saja. Setelah itu Nabi berjaya untuk menghadirkan Zaid ibn Sabit yang di antaranya penghafal Al-Quran, penulis wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW. Jadi perbincangan berkenaan dengan fiqh remaja ini daya iman, kita nak tengok bagaimana intelektual mereka, macam mana nak bangunkan mereka. Dan macam mana kita nak pastikan bahawa pemuda kita pada hari ini adalah jaminan keselamatan terhadap masa depan negara kita. Dan kita juga nak memastikan pemuda kita pada hari ini berkualiti, ada sensitiviti yang tinggi bagi memastikan agama ini sentiasa dipelihara dan dijaga dengan mulia. Adapun perbahasan kita yang kedua, persoalan berkenaan dengan apa dia, Iman? Yang kedua berkaitan dengan bagaimana anak-anak yang dah terjerumus, dah orang kata masuk ke kancah dunia maksiat ini Ustaz. Ya. Mungkin ada nasihat daripada Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Para penonton sekalian, untuk anak-anak yang mungkin terjerumus telah melakukan dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ada beberapa perkara yang kita boleh belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamanya dari Aiman, berikan kepada mereka attention, perhatian yang secukup-cukupnya. Dahulu Sayyidina Khalid Al-Walid juga pernah menghilangkan dirinya dan pernah melakukan keburukan terhadap Islam. Namun saat kali pertama saudara, bila Khalid Al-Walid masuk ke dalam Islam, Nabi jumpa dia dan Nabi kata, "Wahai Khalid, engkau adalah pedang untuk agama Allah. Engkaulah pembelanya. Dan apabila engkau menjaganya, maka akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala." Apa maksudnya para penonton? Berikan kredit untuk mereka. Berikan anak-anak ini mereka satu tempat dan pandangan yang mulia kita kepada mereka. Sebab mereka ini memerlukan semangat untuk meneruskan kehidupan. Jangan dihukum mereka kerana kealpaan mereka. Saya nak beritahu saudara, kita tak sempurna. Saya sebagai penceramah, sebagai pendakwah, saya tak sempurna. Moderator tak sempurna. Para penonton sendiri tak sempurna. Pemuda kita juga tak sempurna. Tapi saat mereka mendatangi kita dan ingin membangunkan kita, maka kita mesti bagi ruang kepada dia. Dan untuk anak-anak muda yang mungkin terjerumus, pertamanya tengok cara Nabi memuji Khalid yang pernah pun syirikkan Allah. Tapi dia puji dengan begitu kebanggaan. Dan saya teringat kisah antara guru kami Al-Habib Omar bin Hafiz. Apabila beliau masuk ke dalam penjara. Dia masuk penjara, sebagai contoh, saya juga ada pengalaman dan melakukan program-program transisi dan memberikan hijrah kepada para penduduk yang berada di penjara. Biasa kalau kita masuk, kita akan sebut taubat. Taubat. Maka apa yang kita lihatkan, kadang-kadang isi kandungan ceramah kita itu dan cara pandang kita terhadap orang yang kena tahan ini, seperti mereka ini memang sepenuhnya harus bertaubat kepada Allah. Itu kita setuju. Cumanya ulama ini saat dia masuk ke dalam penjara Daya Iman, apa yang disebut? Dia bincangkan kepada para orang yang kena tahan ini, kepada para banduan ini, bagaimana cara kita nak mengubah dunia. Bayangkan apabila satu orang berfikir begitu, dia membawa pendengarnya memikirkan dengan cara yang sungguh besar dan mereka merasakan diri mereka penting dalam masyarakat ini.
tolonglah letak pemuda ini di antara perkara-perkara yang paling penting untuk agama ini. Seperti mana kejayaan Nabi meletakkan Saidina Ali bin Abi Talib dan para ashabahnya itu sehingga memberikan kejayaan kepada umat ini. Kita nak lihat bagaimana Nabi SAW membentuk anak-anak remaja pada zaman Nabi SAW. Kita bincangkan selepas ini. Para penonton jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Ustaz, saya ada satu soalan. Bagaimana cara mandi wajib? Baik, insya-Allah. Para penonton mesti nak tahu kan? Kita kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Jangan mudah terpedaya oleh hasutan dunia yang bisa merosakkan hidupmu. Kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dalam perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan fik remaja. Jadi para penonton yang baru bersama dengan kita, jangan lupa untuk share dan like Facebook Tanyalah Ustaz TV3 agar lebih ramai yang mendapat manfaat dalam pertemuan kita pada hari ini. Dan sebelum rehat tadi Ustaz, kita nak belajar daripada Al-Fadhil Ustaz bagaimana sebenarnya cara mandi wajib yang betul ni Ustaz. Sebab orang kadang-kadang confuse. Dia kata meratakan air ke seluruh badan. Nak ratakan macam mana ni? Pakai shower, ada yang pakai gayung lah. Mungkin ada penjelasan daripada Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Para penonton yang Allah Ta'ala sayang, yang Allah Ta'ala selalu perhatikan dan yang selalu Allah Ta'ala mengabulkan hajat-hajat kalian. Mudah-mudahan apa yang kita bahaskan ini Allah beri kefahaman terhadap kita. Para penonton sekalian dan iman, pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala itu kasih dan cintakan kepada kita dan ia sukakan sangat kebersihan. Sebab itu jika kita rujuk dalam hadis riwayat At-Tirmizi pada nombornya 2799 dinyatakan kepada kita, innallaha thayyibun yuhibbut thayyibun. Allah Subhanahu Wa Taala ini baik, indah dan Allah Taala juga menyukai sesuatu perkara yang baik, yang indah lagi barakah. Kalau saya nak bahaskan cara kitab Bidayatul Hidayah untuk perbahasan mandi wajib ini akan banyak perkara sunat, akan banyak perkara-perkara baik untuk kita amalkan. Tapi saya bercadang untuk kita bahaskan perkara ini agar supaya anak-anak muda yang langsung tak reti mandi wajib boleh mandi wajib. Basic. Okey, supaya ianya dapat dimanfaatkan dan ianya akan dapat digunakan sepenuhnya. Yang pertamanya para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan melakukan pembersihan terhadap diri. Maksudnya kalau katalah dia dah keluar haid ataupun dia keluar air mani, dia dah selesaikan, maka pada saat ketika itu bersihkan seluruh tubuhnya, daki-daki yang melekat pada dirinya. Pertama adalah pembersihan pada dirinya. Pasang shower dulu Ustaz. Okey, dalam keadaan tersebut panaskan air dulu kan. Kan. Cuma kalau boleh dipotong kukunya, okey. Jangan potong jari dia Aiman. Kuku dah cukup. Potong kuku. Okey, dan dicukur bulunya dan Allah untuk pastikan air dapat meresap dengan sempurna. Bersihkan semua dulu. Bersihkan semua itu dulu. Okey. Ada juga pandangan yang kata Ustaz, orang haid tak boleh potong kuku. Itu tidak ada pandangan yang secara khusus daripada Quran dan Sunnah. Itu adalah pandangan secara tasawuf. Pandangan itu datangnya daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Habis itu Ustaz, boleh ke nak potong kuku orang haid? Boleh. Mafi muskilah. Cumanya ada sebabnya para ulama menyusun begitu. Dan kita mesti hormatlah kan apa yang para ulama pesan. Jadi perkara pertama saudara, bersihkan tubuh badan kita dulu. Setiap perkara yang terlekat dan melekat itu dihilangkan. Yang keduanya, Allahumma salli ala Muhammad, dalam mazhab al-Imam Syafi'i tak boleh lari daripada kita melakukan niat. Buat niat, nawaitu rafa'al hadasi akbari ada alillahi ta'ala. Ataupun bahasa Melayu saja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Lagi senang. Lagi mudah. Lagi mudah. Pertama, hilangkan kekotoran. Yang kedua, niat. Sahaja aku mandi wajib kerana Allah Subhanahu Jangan wa tambah Ta'ala. 2 rakaat sudah. Jangan 2 rakaat mengikut imam. Jangan. Sudah. Tak ada imam. Okey. Lepas daripada itu, Allahumma salli ala Muhammad.
Dan yang ketiganya, meratakan air di keseluruhan badan. Meratakan air di keseluruhan badan. Itu 3 perkara saja. 3 perkara saja. Pertama, saudara, bersihkan tubuh badan kita dengan sepenuh-penuhnya bersih. Dibuang yang terlekat, yang melekat, anak. Dan yang keduanya, diniatkan untuk mandi wajib. Dia dah niat mandi wajib. Dan yang ketiganya, meratakan air ke seluruhan badan. Dalam syarah kitab Misbahud Duja, waktu kita bahas dengan Tuan Guru sebut, lepas dah buat 3 perkara ni, barulah kita gunakan sabun. Jangan guna sabun awal-awal. Belum lagi. Jangan guna sabun awal-awal. Sebab ditakuti, Allahumma salli ala Muhammad, lapisan sabun itu akan menghalang ataupun akan menjadi satu lapisan baru terhadap tubuh kita. Jadi lepas dah selesai meratakan air keseluruhannya, pakailah sabun dan ditutupi dengan mengambil wudu. Itu semua perkara sunat. Tapi pucuk pangkalnya 3 perkara penting. Hilangkan kekotoran. Yang keduanya niat. Dan yang ketiganya, saudara, Allahumma salli ala Muhammad, adalah meratakan air keseluruhan. Maknanya kalau kita pasang shower tu Ustaz kan, biasa mandi pakai shower lah Ustaz kan. Jadi kita ratakan air. Yalah, kadang-kadang waktu kecil-kecil tu mandi sungai Ustaz. Betul. Masya-Allah. Macam kita pasang shower Ustaz. Jadi kita ratakan saja ke seluruh badan. Baik, kemudian barulah nak sabun ke nak shampoo dan sebagainya. Macam tu kan? Mudahlah Ustaz. Tapi niat tu simple je. Kan? Pasal laju pun dah okey. Saja aku mandi hadas besar kerana Allah Ta'ala. Ataupun saja aku mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Simple. Yang penting kita dapat buat dengan sebaiknya lah Ustaz kan. Sebab apa, kalau kita tak mandi betul-betul nanti rugi segala amalan kita Ustaz kan. Baik Ustaz, pokok pangkalnya dalam kita nak membina akhlak anak-anak ini, pasti ianya tergantung kepada siapa kawannya Ustaz. Jadi sahabat kita ni ada nak bertanyakan satu soalan yang cukup menarik. Boleh kita raikan Ustaz? Boleh, insya-Allah. Assalamualaikum. Kita bersama dengan Cik Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Da'i Ustaz serta semua warga kerja TV3, TV9. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah SWT. Amin. Okey, soalan saya pagi ni tanya Ustaz. Apakah batasan dalam Islam adat bagi anak-anak remaja untuk berkawan serta memilih kawan? Ya. Yang kedua, bagaimanakah peranan ibu bapa untuk membimbing anak-anak remaja dalam sesebuah keluarga untuk menjadikan rumahku syurgaku? Itu je soalan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejak anak ini umur mungkin belasan tahun Ustaz Fuad kan, kita nampak gerak-geri ataupun perubahan pada diri anak-anak ini. Dek kerana terikut-ikut akan kawan mereka. Jadi bagaimana cara yang terbaik Ustaz Fuad mungkin boleh tunjukkan kepada kita untuk memilih kawan yang bukan setakat sejati tapi membawa ke syurga? Silakan Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wasallam. Para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling awal sekali dari iman bila kita sebut tentang ikhtilat, tentang kekuatan ataupun pembangunan remaja yang kita nak bangunkan ini adalah kita nak cakap berkenaan dengan mereka ada kekuatan jati diri yang hebat. Sebab ada satu kalimah yang disebut oleh satu orang tabi'in yang disebutkan kepada kita dengan jelas. Disebutkan wa ma jihadul akbar qala jihadu qalbi. Artinya saudara, bila dia balik daripada peperangan, dia mula tanyakan, wa ma jihadul akbar? Apakah jihad yang paling besar? Dan disebutkan jihadul qalbi. Artinya jihad dalam meluruskan hati-hati anak muda ini. Jihad dalam meluruskan nafsu dan syahwat kita. Jadi kenapa Islam melarang kita daripada menyentuh orang perempuan yang tak halal untuk kita? Saya nak beritahu, fakta kes menyatakan di United States, lebih daripada 1 million di antara pemudanya tidak kenal siapa ayah mereka. Tak kenal siapa ayah dia. Dan bila dia tak kenal siapa ayahnya, apa yang akan berlaku dengan Aiman? Boleh sahaja jadi tiba-tiba anak berkahwin dengan ayah. Kerana apa dia? Kerana mereka tak tahu nasab keturunannya. Dan begitu juga Allahumma salli ala Muhammad. Ikhtilat ini bukan sahaja di antara kawan-kawan anak dengan anak yang lain, tetapi termasuk dengan ayahnya. Sebab itu artinya satu orang ayah yang menjaga anaknya tidaklah boleh ianya terlalu berlama-lama dalam memeluk anak perempuannya. Tak boleh saudara, kerana ianya boleh mengundang fitnah dan bahaya. Sebab itu orang Melayu sebut apa, bagai haruan makan anak. Pasal ada cerita haruan tu. Oleh kerana itu Allahumma salli ala Muhammad, itu perkara yang awal. Artinya ikhtilat ini, sebab itulah dalam membina satu rumah yang indah ini. Saya sekalikan dengan persoalan yang kedua itu.
antara perkara paling dasar yang patuh syariah, perumahan yang patuh syariah, paling kurang punyanya 3 bilik. Bilik yang pertama, ibu dan ayah. Ya. Bilik yang kedua, anak lelaki. Bilik yang ketiga, anak perempuan. Ada orang sebut, Ustaz, kami ni orang miskin. Nak kata 3 bilik tak ada. Kami dapat satu rumah tu 2 bilik je, Ustaz. Macam mana nak buat? Satu bilik untuk ibu dan ayah, satu bilik untuk anak perempuan. Anak lelaki tidur mana? Ruang tamu. Tidur ruang tamu. Pasal anak lelaki ni orang kata boleh hidup walaupun duduk kat mana-mana kan. Tapi orang kata Ustaz, dapur sejuk sikit. Dapur sejuk sikit. Dapur sejuk sikit kan sebab lantai dah jubin kan. Masya-Allah tabarakallah. Dan oleh kerana itu Allah SWT ala Muhammad, itu kita dah ajar mereka tentang ikhtilat. Dan mereka dapat tengok, oh saya tak boleh nak berlama-lama dengan sanak saudara saya dan saya tak boleh nak terlalu fokus dengan mereka. Sebab itu yang disebutkan jihadul akbar ini oleh tabi'in adalah nak memastikan bahawa kita dapat mendidik nafsu mereka dan syahwat mereka. Dan untuk ayah-ayah dan ibu-ibu yang nak membangunkan anak-anak muda, saya cuma nak beritahu dengan jelas. Setiap ibu dan ayah nak membangunkan anak dan keluarga, mereka cuma ada 3 pattern sahaja ataupun 3 jenis sahaja. Yang pertama, ibu dan ayah yang membangunkan anak-anak mereka, membesarkan anak mereka di kelas yang pertama ataupun di pattern yang pertama adalah dengan intelektual. Dia bagi kepada anaknya ilmu. Yang kedua, Allahumma salli ala Muhammad, mereka yang membangunkan ahli keluarga mereka dengan material. Bukan, jangan pandang material dengan buruk. Kita pandang material ni artinya adalah dia memang selalu beri dana kepada anak-anak dia. Nak belajar, ayah beri. Nak berniaga, ayah tolong. Nak rumah, ayah bantu. Material. Dan yang ketiga adalah membangunkan anak-anaknya dengan doa. Jadi tengok keluarga kita macam mana. Ada keluarga dibangunkan sama ada yang intelektual, dibangunkan dengan keilmuan. Yang kedua, ada yang dibangunkan dengan material. Ada harta dan dia ada modal untuk bangunkan keluarga dia. Dan yang ketiga, membangunkan keluarganya dengan doa. Pertama, ketiga-tiga ini semua ada kelebihan dan kelemahan. Kenapa Allah SWT ala Muhammad? Artinya, mereka ada kelebihan masing-masing, mereka ada kemampuan masing-masing. Cuma yang terbaik adalah kita melihat apa kemampuan kita dan memastikan Islamlah sebagai the way of life yang kita gunakan sebagai rujukan untuk 3 jenis pembangunan ahli keluarga tadi. Terima kasih Ustaz. Ilmu, material dan doa. Satu gabungan yang cukup menarik dalam kita nak membangunkan anak remaja kita, Ustaz kan? Baik, kita ada sahabat kita di talian, Haji Omar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Aiman dan Ustaz Muhammad Fuad Mokhtar Ahmad Fuad Muhammad Mokhtar. Saya Omar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, soalan saya begini Ustaz ya. Ustaz dah menyebut dari 3 asas, iaitu ilmu, material dan juga doa tadi ya. Jadi soalan saya beginilah Ustaz ya. Semua orang nak, semua ibu ayah nak anak tu jadi baik, anak remaja tu. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, kebanyakannya. Anak saya pun macam tu juga. Jadi kan dia apabila di rumah, kita dah didik dia dari, contoh kita didik dari dalam kandungan lagi. Sampai masa dia di peringkat sekolah rendah, okey, peringkat sekolah menengah, okey. Tapi apabila dia keluar, dia duduk di asrama ataupun di universiti, bila di universiti, pengaruh rakan sebaya cukup kuat, Ustaz. Kadang-kadang dia balik ke rumah, dia bercakap dengan kita pun dia tak pandang dah muka kita pun. Dia pandang gadget dia. Gadget dia tu lebih kuat pengaruhnya daripada ibu dan ayah. Jadi soalan saya Ustaz, apakah pelan tindakan yang terbaik untuk ibu dan ayah apabila anak-anak ni, kita tak boleh salahkan teknologi, kita tak boleh salahkan pengaruh rakan sebaya, tapi kita apakah salah ibu dan ayah itukah? Tapi di depan, kalau di rumah pijak semut pun tak mati ke tepi rambi, tapi belakang kita apa yang dibuat kita mana tahu Ustaz. Jadi soalan saya, apakah pelan tindakan yang terbaik yang perlu ibu ayah lakukan apabila berhadapan dengan anak-anak remaja yang di peringkat universiti, supaya anak remaja perempuan kita tak terlibat dengan sugar daddy ke sugar apa yang baru-baru yang kita dengar baru ini. Jauhkan apa tu, auzubillah min zalik. Minta jangan berlaku pada anak-anak kita. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Omar. Ini satu soalan pada saya yang cukup
memberikan kesan kepada anak remaja, iaitu tidak lain tidak bukan adalah pengaruh daripada rakan-rakan mereka, dan ini salah satu daripada punca terjebaknya anak-anak ini kepada maksiat. Oleh sebab itu, kalau anak ini memilih kepada kawan-kawan yang baik, maka ia akan jadi baik, dan begitulah sebaliknya. Mungkin ada pandangan daripada Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Soalan tu adalah satu soalan yang datang daripada seorang ayah yang dia nak pastikan anak-anak ada cermelang yang cukup luar biasa satara. Kita ini pada hari ini berhadapan dengan banyak musuh, dan kita boleh saja terhanyut dan ditinggalkan oleh musuh dengan begitu sahaja. Kalau kita tengok dalam kenangan sirah kita dahulu, dalam satu peperangan apabila Abdul Rahman bin Auf ini, satu orang kaya namun tetap panglima Islam, dia duduk di hadapan dan dia menjangkakan dan meminta supaya nanti di kiri dan kanannya dibantu oleh panglima yang lain, pemuda yang lain. Namun saudara, apa yang berlaku pada saat dan ketika itu, tiba-tiba datang satu orang yang umurnya 15 tahun. Datang satu orang 15 tahun, namanya Muaz di belah kanannya dan Muawiz di sebelah kirinya. Dan saat orang pertama datang, terus dia tanya, "Wahai pamanku, wahai pakcikku," disebutkan, "wahai saudaraku, adakah engkau kenal siapa itu Abu Jahal?" Kenapa? Kerana aku dengar Abu Jahal ini selalu sangat buat jahat kepada Rasulullah. Tiba tak sempat dia lagi nak jawab, datang pula Muawiz. "Wahai Abdul Rahman bin Auf, aku nak tahu kau kenal ke tak kenal siapakah itu Abu Jahal?" Dia kata, "Kenapa?" "Sebab aku betul-betul geram dengan dia dan aku nak pastikan dia jatuh dan kalah di tanganku sendiri." Saudara sekalian, bila Abdul Rahman ini melihat dua anak kecil ini, mula-mula dia kata tak selamat. Tapi bila Muaz dan Muawiz nak melihat orang yang paling hebat itu dan nak cari musuh yang paling kuat, dia terus kata, "Sesungguhnya aku berasa tenang dan bahagia." Dan belum sempat dia kata, "Jangan risau, aku akan beritahu mana satu Abu Jahal." Dan apabila dia lihat Abu Jahal telah pun masuk ke dalam medan peperangan, Abu Jahal penakut. Dia pakai besi bukan saja di seluruh badan dia, malah pada kuda tunggangannya dia, Iman. Sehingga dilihatkan daripada hujung sehingga ke hujung dipenuhi dengan besi bagi memastikan Abu Jahal ini terselamat. Belum sempat dia kata, itulah merupakan Abu Jahal. Muaz dan Muawiz sudah pun lari dan pergi mencari Abu Jahal. Sehingga pada saat dan ketika itu ada di kalangan mereka yang saat hendak menghunuskan pedang, pada saat ketika itu ada pedang lain yang sampai ke tangan mereka sehingga terputus. Tetapi kedua-dua orang ini pernah pun berjaya, Allahumma salli ala Muhammad, untuk menjatuhkan Abu Jahal. Sehingga datang Ibnu Mas'ud pada saat dan ketika itu duduk di atas Abu Jahal dan mahu membunuh Abu Jahal. Sehingga pada saat dan ketika itu Nabi tanya, siapa yang bunuh tokoh orang kafir ini, orang-orang yang buat jahat ini? Disebutkan dua pemuda dan diakhirkan oleh satu orang tua yang sangat berpengalaman. Saya nak beritahu, kerjasama ini sangat penting, iaitu di antara orang muda dan juga orang lama. Orang lama sedap sikit, bawa rasa semangat. Oleh kerana itu, orang muda pada saat dan ketika ini, untuk kita tegur mereka, nak bangunkan dia, perkara pertama, kita kena jadi qudwah hasanah. Tunjuk contoh yang baik, saudara, kepada anak-anak muda kita. Berikan kepada mereka cara macam mana nak buat. Sebab, sekalian, daripada sudut ilmu NLP, Neuron Linguistic Program, satu orang lebih banyak belajar dengan visual. Sebab itu pada saat dan ketika ini, sekarang anda melihat kami di studio. Dan perhatikan, dengan anda melihat kami, lebih banyak anda belajar daripada anda sekadar mendengar kami. Sebab itu Allahumma salli ala Muhammad, orang-orang yang lain perlu memberikan contoh, berikan qudwah hasanah. Orang tuanya, masyarakatnya dan semuanya mesti berikan dokongan yang terbaik kepada mereka. Dan yang paling penting adalah jangan kita nak jaga dia, kita minta Allah yang jaga dia 24 jam. Sebab mereka lebih lama dengan handphone berbanding dengan kita. Kalau kita jaga dia, hanya sekadar pandangan kita. Tapi kalau Allah jaga dia, selama-lamanya diperhatikan oleh Ratib dan Atid. Masya-Allah. Saya waktu umur 15 tahun, Ustaz, rasanya main guli lagi kot. Masya-Allah. Masya-Allah, mereka 15 tahun telah berada di barisan hadapan untuk berperang. Mungkin Ustaz boleh ceritakan dengan lebih lanjut tentang remaja ini, sebab saya yakin dan percaya remaja yang duduk di hadapan kaca TV ini bukan biasa-biasa. Bangun pagi pasti mereka berjaya. Kita berehat seketika, para penonton jangan ke mana-mana. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru.
Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang terus setia bersama dengan program ini dalam topik perbincangan kita fiqh remaja. Dalam banyak perkara yang telah kita bicarakan sebentar tadi tentang bagaimana akil balignya, bagaimana kita sebutkan mandi wajibnya, dan banyak lagi selepas ini kita akan bicarakan tentang hukum hakam berkaitan dengan remaja. Namun begitu Ustaz, ada satu persoalan yang kita nak ajukan kepada Ustaz lah. Sebab saya sendiri buka pusat tahfiz Ustaz. Jadi perkara ini banyak berlaku di kalangan sekolah-sekolah tahfiz. Mungkin nak minta pandangan Al-Fadhil Ustaz. Daripada Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum Da'i dan Ustaz. Apa pendapat Ustaz? Ada ibu bapa memaksa anak remajanya memasuki sekolah tahfiz Quran sedangkan dalam jiwa mereka memberontak dan langsung tak minat. Tidakkah perkara ini membebankan remaja itu sendiri dan para pendidik seperti Ustaz dan Ustazah? Bolehkah ibu bapa memaksa dalam bab pendidikan? Bagaimana dari sudut pandangan Islam? Mohon komen Ustaz, terima kasih. Yang kita nampak di sini Ustaz, dalam soalan ini ada dua golongan ibu bapa. Yang mana ibu bapa yang ikut apa saja kata anak-anak. Nak pergi mana? Nak sekolah ini, nak belajar di situ dan di sini. Dan ada golongan yang kedua, pastinya memaksa anak-anak untuk kau kena belajar kat sini, baru kau akan jadi orang. Ya. Pandangan pada Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam perang Yamamah dan banyak beberapa peperangan yang setelah mana kematian Nabi SAW, telah pun banyak daripada kalangan para hufaz yang telah meninggal dunia, sehingga ianya menjadikan akibat yang sangat buruk terhadap Islam. Orang-orang yang menghafal Al-Quran ni, mereka lah yang menjaga kelejitan kitab Al-Quran. Sehingga mereka lah di kalangan orang yang dapat perhatikan jika ada cetakan yang tak tepat, ada pembacaan yang kurang jelas, maka mereka lah yang merupakan benteng untuk menjaga dasar dan sumber fundamental terhadap hukum-hukum hakam Islam. Cuma saudara dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan pengalaman kami, Allahumma salli ala Muhammad, saya punya adik saya yang daripada saya melalui jalan akademik, setelah ijazah saya ambil master dan insya-Allah doa-doakan mudah-mudahan ada rezeki untuk sambung setelah ini. Cuma adik saya sepenuhnya adalah di jalan pondok. Jadi saya sebut tak apa, saya di rumah panggilnya Atih. Saya kata biar Atih ikut jalan akademik, dan adik ikut jalan pondok. Jadi saya namanya Muaz. Jadi Muaz ini dia telah masuk ke Allahumma salli ala Muhammad ke sekolah. Dia masuk di Pondok Moden Sa'adat Darain. Selesai 6-5 tahun di sana, terus pergi ke Yaman. Dan insya-Allah hujung bulan ni dia akan pulang setelah mana selesai pengajiannya. Umurnya baru 22 tahun dan diminta izin oleh gurunya supaya dia masih tetap tinggal di Hadramaut kerana pencapaian akademiknya dan pembelajaran di pondok, nak tawaran untuk dia menjadi guru di Yaman. Cuma bila saya kata dekat adik saya melihat perkembangan dia. Saya akui pernah juga suatu saat dan ketikanya, jika lihat dalam perbahasan Ihya Ulumuddin, saya nak beritahu betul ada satu lintasan pernah je dia futur. Pernah saja dia futur. So satu saat dan ketika itu waktu adik saya futur, dia tak nak belajar, dia rasa macam Atih putus asa lah, malas lah nak study. Saya kata dekat dia, tak apa dik, saya kata adik cari ketenangan. Saya bagi dia rehat sekejap beberapa hari. Apa yang saya buat adalah bawa dia jumpa para ulama, bawa dia jumpa tokoh-tokoh besar agama. Sehingga bila dia datang tengok tokoh-tokoh besar agama, ada himmah, ada semangat, ada izzah, dia rasa kembali balik nak menghafal Al-Quran. Oleh kerana itu Allahumma salli ala Muhammad, ibu dan ayah ni yang mendidik anak-anak ni, perkara pertama adalah bawa mereka ini jumpa orang-orang besar dan jumpa tokoh-tokoh besar dan minta pandangan mereka. Kerana kita melihat anak-anak kita dengan hajat. Kadang-kadang orang yang berilmu melihat anak kita dengan keperluan dan kemampuan mereka. Kita tak boleh terlalu memaksa mereka sebab kita sedih. Kerana ada orang yang merupakan orang-orang yang graduan daripada pusat-pusat tahfiz ini, mereka sepatutnya jauh lebih di tempat yang tinggi. Dan ramai juga di tengah jalan dan tak dapat memberikan manfaat secara besar kepada umat. Oleh kerana itu Allahumma salli ala Muhammad, perkara yang pertama, doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tengok kemampuannya. Adakah dia mampu bawa? Dan yang ketiganya, kita pastikan bahawa ada perbincangan dan ada nasihat daripada tokoh-tokoh. Jangan buat keputusan sendiri. Pastikan ada nasihat daripada tokoh-tokoh untuk memastikan keputusan yang kita buat bukan keputusan sendirian tetapi keputusan kolektif
yang ada kajiannya, yang ada hujahnya dan kemampuannya. Ada kawan saya lah Ustaz kan. Dia ni seorang hafiz Quran dan sekarang ni boleh istilahkan senang lenang lah Ustaz. Dia jadi imam, bisnes yang berjaya dan sebagainya. Dan dia pernah kongsikan kepada kita Ustaz bahawa dia berterima kasih kepada ibunya kerana memaksanya untuk masuk ke tahfiz. Saya kata, kenapa ya? Sebab dulu waktu kat tahfiz, dengan lari tahfiznya, dah lari mak dia masukkan balik, dah lari masuk balik. Dan at the end, dia hafal 30 juzuk. Dan mungkin kita boleh faham inilah mukjizat Quran Ustaz kan. Yang mana membantu kita, siapa yang bantu agama Allah, Allah akan bantu dia. Dan di situlah dalam kita fatrah pembelajaran ni sendiri Ustaz kan. Maknanya bukan suatu perkara yang indah, bukan satu perkara yang mudah. Dan akhirnya di sebalik daripada ujian dan kesabaran itu barulah kita mencapai apa yang seperti Ustaz hadapi sekarang ni Ustaz kan. Tapi soalan berikutnya ni ada kaitannya dengan Ustaz. Soalan yang cukup menarik. Kita bersama dengan Abu Hanifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz dan Dai dan kru-kru semua, rahmat oleh Allah. Memohon doalah pada semua ni, memohon doa bagi selamat yang dalam akhirat. Kita berdoalah biar penyakit ni biarlah Tuhan ambil balik semua ni. Doa banyaklah kat Tuhan. InsyaAllah penyakit dah tak ada dah. Soalan mamu ni, kadang-kadang mamu didik anak mamu ni elok, semua elok. Mainkan satu masa tu mamu bagi pasangan tu main. Pasangan tu lah bagi jadi kawin anak mamu sampai tak ingat ibu dan bapa. Lah punya keadaan lah. Pasal kerja pun dah bagus dah. Hukum hakam semua dah bagus. Tiba-tiba jadi lagu ni. Adakah nak salah mamu, anak mamu buat perbuatan ni? Salah mamu kah? Atau salah pasangan kah? Pasal pasangan tu mainlah. Jadi lingkup semua anak-anak mamu ni. Buat di rumah mak tangga ni Pak ni. Dan yang duduk dengan mamu, selamat mamu didik tu. Duduk pasangan dengan mamu pun elok. Pindah-pindah pada mamu. Dia tak elok dengan mamu sekali ni Pak lupa. Pasal pasangan tu semua kerja bagus-bagus. Yang tu soalan mamu. Mamu mintalah jahilin anak. Janganlah jadi anak mamu ni. Masya-Allah. Terima kasih mamu. Allah Taala berkatu. Doa-doa kat mamu. InsyaAllah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW pun ada sebut Zain, barakallahu lakuma wa jama'a bainakuma fil khair kan. Maknanya mudah-mudahan Allah berkati pasangan ini dan menyatukan mereka dengan barakah. Baik Ustaz. Ustaz baru saja melangsungkan perkahwinan. Jadi mungkin ada pengalaman yang boleh Ustaz kongsikan tentang kes mamu sebut ini sebelum daripada berkahwin tak ada masalah pun. Baik dengan keluarga. Selepas berkahwin porak-peranda. Silakan Ustaz. Pertamanya siapalah saya sekalian untuk bercakap tentang perkara-perkara ini yang sebenarnya satu perkara yang berkaitan dengan akhlak dan didikan. Masya-Allah tabarakallah. Sebab itu satu orang lelaki yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dia selalu doa kepada Allah. Allahumma zawwijna zaujatan salihah. Ya Allah ya Tuhanku, kalau aku kahwin ya Allah, Kau berilah kepada aku isteri-isteri yang salihah ya Allah, yang taat kepada Engkau, yang kasih kepada Engkau ya Allah. Saya nak beritahu kepada para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ini berapa banyak di luar sana dan mungkin kami ini di kalangan orang yang banyak buat dosa kepada ahli keluarga kita. Walaupun kita mempunyai isteri, orang yang hadir, yang setelah itu daripada kita, jangan pernah kita tinggalkan orang tua kita. Dan jangan pernah kita melukakan hati mereka. Dan apa yang kita dapat, kejayaan, kenikmatan, perginya kita daripada satu tahap ke tahap yang lain ini, sebab doa kedua orang tua kita. Adapun pasangan yang hadir setelah itu adalah satu orang yang telah sampai di saat singgah sananya telah pun siap. Dan kita ini terbentuk di atas doa, ikhtiar, kerisauan orang tua-tua kita yang minta untuk kita jadi orang yang berjaya dalam kehidupan. Isteri mesti diberikan perhatian, mesti diberikan kasih sayang. Tapi ibu dan ayah tak boleh tinggal dan kurang kasihan kita kepada mereka. Pertamanya, kerana ibu dan ayah ini adalah orang yang puncanya keberadaan kita di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan perkara yang paling penting, saya nak beritahu, ramai orang cakap jumpa saya Ustaz,
Saya dah didik anak saya cemerlang, gemilang dan terbilang. Tapi saat datang orang yang ketiga, datang menantu, dia merosakkan ahli keluarga saya. Bukan macam tu ibu dan ayah sekalian. Bukan macam tu. Saya nak beritahu dengan kekuatan. Kadang-kadang memang kita dah didik anak-anak kita dengan tinggi agama. Bagus pelajaran. Akademiknya cemerlang. Sasianya bagus. Tiba-tiba dapat satu pasangan ni yang merosakkan mereka. Rendah pemikirannya. Dan tak boleh dibangkitkan. Kenapa? Sebab Tuhan waktu itu pula nak tugaskan anak kita supaya berdakwah kepada keluarga mertua mereka. Supaya anak kita yang dah cemerlang kita didik ni, dia salurkan balik apa yang kita dah ajar, apa yang kita dah didik kepada keluarga belah mertua, kepada keluarga mereka sendiri. Sebab Allah ni sayang dekat kita, Allah beri ujian kepada kita supaya tambah lagi kewalian kepada Allah. Dan Allah juga sayang kepada menantu ni tadi sebabkan dia memang kotor, banyak dosa kepada Allah. Allah kahwinkan dia dengan satu orang anak yang dah belajar banyak ilmu agama Allah. Maka kerana itu, di sini Allah Ta'ala telah menyelamatkan ramai orang. Allah telah menyelamatkan menantu yang mula tak kenal Allah, dapat anak-anak saudara yang memang beriman kepada Allah, dan anak saudara juga kasih dan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya nak beritahu kepada penonton sekalian, berapa banyak kisah para awliya illah, orang-orang soleh yang jadi wali Allah sebab sabar dengan akhlak pasangan masing-masing. Sebab sabar dengan etika isterinya, sabar dengan adab suaminya. Akhirnya kerana kesabaran mereka, menjaga talak mereka, menjaga lafaz mereka. Dan nak pastikan bahawa inilah dakwahku. Dakwah bukan di luar. Dakwah yang paling penting di dalam lingkungan rumah kita ni. Jadi oleh kerana itu, para lelaki sekalian, orang lelaki, orang dewasa dan anak dara mungkin, dan di kalangan mereka yang telah berkahwin, tak kisah berapa anaknya, saya nak sebut dengan jelas. Pastikan saudara, jangan melukakan hati ibu dan ayah kita. Minta maaf dekat mereka. Dan sehingga kalaulah kita menghancurkan perasaan mereka, itu akan punya azab dan penghalang kejayaan yang paling besar dalam hidup kita. Jumpa mereka, mohon maaf, dan pastikan bahawa isteri ataupun suami bukan tunduk dengan kita, tapi tunduk dengan syarat dan syariah agama ini. Allah Akbar. Hatta para Nabi pun diuji dengan isteri. Ustaz sebut tadi, para awliya pun diuji dengan isteri. Namun begitu sebagai ibu dan ayah, jadilah ibu dan ayah yang boleh menjadikan anak kita ini mudah untuk ke syurga dek kerana kesabaran dan ketabahan yang dihadapi oleh anak-anak sebut, Ustaz kan. Allahu Akbar. Dan kepada anak-anak pula, jangan kita membahagikan kasih sayang itu dengan cara yang tidak adil. Biasa orang sebut, Ustaz, bila kita sebelum kahwin kita berikan kasih sayang sepenuhnya kepada ibu ayah 100%. Dan bila lepas kita kahwin, Ustaz, kita tetap memberikan kasih sayang 100% kepada ibu ayah, namun kita berikan juga 100% kepada isteri, Ustaz. Boleh gitu, Ustaz, ya? Jadi 200%. Ya, itu ada lagu tu. Itu lagu 200% cintamu. Baik, para penonton sekalian, inilah lumrah dalam diri sebagai seorang remaja. Makin lama kita akan jadi remaja dewasa, Ustaz, ya. Dan ada seorang pakcik tu, dia kata, saya ni dah tak remaja dah, saya retua. Walau bagaimanapun, Ustaz, kita pernah menjadi remaja dan ada remaja di dalam rumah kita. Baik, Ustaz. Kita sebut pasal remaja. Ada perkara yang sebenarnya membelenggu jiwa remaja sekarang ini, Ustaz. Terutama zaman-zaman milenial ini, banyak gadget dan sebagainya. Sahabat kita ada nak bertanya satu soalan cukup menarik, Ustaz. Kita bersama dengan Hana Wancik. Assalamualaikum Ustaz Da'i dan kerutannya. Ustaz, soalan saya, apakah hukum bermain game itu boleh mengikut hukum dan syariat Islam? Kerana Islam tidak melarang hiburan untuk mendapatkan kenikmatan mubah. Apakah bermain game yang berunsur keganasan dan peperangan boleh mendatangkan kesan sampingan kepada remaja? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan Da'i. #biar tahu, jangan keliru. Anak-anak ini sinonimnya dengan permainan game ni, Ustaz. Sebab apa? Bila mana dah ada gadget ni, Ustaz, kalau dalam telefon tak ada game, tak bermakna lah handset tersebut, Ustaz. Apa hukum main game ni, Ustaz? Allahumma salli ala Muhammad. Pertamanya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, saat kali pertama bersama dengan Nabi SAW, dia juga satu orang yang ada alat mainannya. Dia juga bermain. Dia juga merasakan bahawa itu satu perkara yang menikmatinya. Maka bila Aisyah main mainan,
maka tidaklah dimarah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan cumanya Allah SWT Muhammad, bermain permainan video ini adalah satu perkara yang harus pada asal hukumnya. Kerana Allah SWT Muhammad tidak ada larangan yang jelas terhadap perkara tersebut. Ya. Cuma jika kita melihat, pertama, perkara tersebut mubah, harus, boleh dilakukan. Nak main apa pun jenis-jenis dan nama-nama video game. Tapi saya memang tak main lah. Walaupun saat remaja saya, memang saya tak main apa-apa video game. Dan seterusnya Allah SWT Muhammad dalam mendatangkan permasalahan ni sebenarnya dia bukan datang kepada masalah remaja saja. Banyak yang saya dapat direct message messenger daripada di Facebook dan di Instagram saya, minta tolong ustaz, suami saya sampai lupa bagi nafkah, sibuk main game, dia kata. Pasal nak dapat apa tah game-game punya istilah-istilah tu, sehingga kan dia meninggalkan saya. Allahumma salli ala Muhammad. Dan kita tak dapat nafikan, game juga ada orang buat rezeki, cari rezeki kat sana. Baguslah, di streaming dekat sana. Jadi untuk kita mempukalkan permainan video ini sebagai satu perkara yang maksiat dan kotor, jijik, maka itu kurang adil. Kerana di sana ada juga orang yang berusaha di sana untuk mendapatkan nafkah untuk suami dia, untuk mungkin keluarganya. Cuma apa yang saya nak nyatakan di sini para penonton yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, asasnya adalah pertama, jangan sampai kita melepaskan ianya, disebut oleh Al-Ghazali rahimahullah, sehingga kita mendahulukan permainan video daripada waktu solat kita. Ramai orang yang telah pun mendahulukan permainan video dia dan meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dah berhadapan dengan syirik yang kecil. Dan yang keduanya, melakukan dan melanggar syariat Allah. Isi kandungan video tersebut sebagai contoh dan nampakkan aurat yang tidak tertutup dan perkataan-perkataan yang tidak baik. Dan yang ketiganya, kita juga melihat pertama berkenaan dengan waktu permainannya, yang keduanya berkenaan dengan Allah SWT isi kandungannya, dan yang ketiga adalah bagaimana dia mengadili keadaan permainan video dan juga ketanggungjawabnya. Baik Ustaz, sampai satu tahap Ustaz, ada dalam video itu berunsurkan sembahan. Ya, betul. Sedikit mungkin selepas ini Ustaz, InsyaAllah. kita berehat seketika. Para penonton jangan ke mana-mana. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Jadi para penonton, sebelum melihat tadi Ustaz kita bincang pasal game. Game ni memang menjadi kegilaan kepada anak muda. Atas saya sendiri pun suka kepada main game. Saya main game bola Ustaz. Main game bola ni boleh ke Ustaz? Kau sebab yalah tak tahu ganas ke dan sebagainya. Mungkin ada satu garis panduan yang Ustaz boleh berikan kepada kita. Adakah game-game yang kita tak boleh main ni? Dan apakah sebenarnya poin-poin utama dalam kita perlu kaji dalam kita nak membanteras maknanya pembuangan masa dalam kita main game ni Ustaz? Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Dalam Quran dijelaskan kepada kita dengan kalimah yang sangat indah. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr. Allah ni bersumpah dengan makhluk dia. Apakah makhluk Allah? Tersebut sebagai as-sa'ah. As-sa'ah itu detik. Kalau dalam bahasa Melayu kita sebut saat. Jadi wal 'asr. Sebagian ulama mensyarahkan wal 'asr sebagai masa. Sebagian juga membahaskan sebagai demi waktu asar. Dan disebutkan ramai di kalangan mereka, di kalangan khus ataupun khasirin. Artinya daripada kalangan orang-orang yang rugi dalam memaknai setiap detik dan masa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkara asas dan penting untuk kita. Sebenarnya saya pun sama. Saya memang tidak ada permainan video. Yang saya ada adalah aplikasi media sosial. Kalau orang yang ikut saya di Instagram saya, di Facebook saya, dia tahu update-update program saya, update-update terkini saya. Memang saya letak. Dan saya juga menerangkan isu-isu semasa yang penting untuk umat ini. Cuma di situ pun saya tulis, saya akan buat detik dan saat countdown saya. Satu hari contoh 1 jam 30 minit. Memang 1 jam 30 minit saya kata. Dan setelah mana habis memang terus timbul. 1 jam 5 minit saya dah telah pun habis masa saya untuk saya tak buka ada aplikasi sedemikian.
Kenapa? Perkara pertama untuk kita pastikan kita tak kecilkan hati orang tua kita. Tak kecilkan hati orang tua kita, tak kecilkan hati pasangan kita, tak kecilkan hati orang lain, dan kita dapat beribadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun panduan berkenaan dengan permainan yang kita nak main, para penonton dimulakan oleh Allah. Perkara pertama sekali, pastikan tidak ada unsur-unsur kesyirikan. Musuh ni sangat cemerlang mereka. Ada beberapa permainan video yang dimasukkan kalimah Allahu Akbar bila musuh datang. Saya tak faham. Sehingga hari ini mereka cuba untuk mengkarakterkan golongan agamawan sebagai golongan yang kotor. Sehingga hari ini dengan berjubah, dengan berserban dan dengan beridak. Dan saya kira ianya tidak akan memberikan impak yang baik untuk kita. Barat akan selalu memburukkan Islam dengan pelbagai cara. Dan mungkin mereka buat permainan video yang berunsur sembahan. Ada beberapa tersebut yang keadaan tersebut mensyirikkan dan sangat berbahaya. Sebab itu kita ni apa-apa amalan yang terlibat dengan penyembahan tidak diizinkan. Satu orang boleh riddah, boleh murtad dengan 3 sebab, saudara sekalian. Yang pertama, dia boleh murtad kerana kaulun, perkataannya. Contoh kalau dia kata ada agama lain yang lebih afdal daripada agama Islam. Ataupun dia mengkritik, aku rasa ini Islam ni bukan agama yang sah. Sedangkan Quran menyatakan, inna dina indallahil Islam. Contoh dalam permainan video tersebut, dia pergi buat sembahan-sembahan agama lain. Apakah perilakunya itu termasuk pada perbahasan yang kedua, iaitu fi'lun. Dia mungkin tidaklah tersyirik secara zahir, tidak. Cuma perkara tersebut kita hindarkan untuk menyelamatkan akidah umat kita, untuk memastikan mereka terselamat. Yang kedua, orang boleh syirik, boleh murtad dari iman. Sebab apa dia? Sebab perilakunya berkenaan dengan fi'lun, perbuatan. Sebagai contoh, dia pergi buat apa ritual sembahan. Pergi ke rumah ibadat orang lain, dia pegang batang tertentu yang berasap dan dia buat sembahan. Tak boleh. Kita hidup multiracial, boleh pergi ke atas dasar kajian dan kerja tertentu sahaja. Di rumah-rumah ibadah teman-teman kita yang lain. Dan yang ketiganya, saudara, satu orang boleh berubah i'tiqad dia dan boleh terkoyak akidahnya, boleh murtad oleh kerana takrir ataupun ikrar dalaman dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, daya iman, kita mesti pastikan ketiga-tiga perkara ini juga tidak ada elemennya di dalam permainan video. Tidak ada unsur maksiat, tidak ada kita tengok, nak pergi buat satu game ini, kita kena masuk pub, ambil senjata tersebut. Dan pub tersebut sebenarnya budaya supaya kita melihat keadaan sekeliling yang sangat berbahaya. Oleh kerana itu, saya nak beritahu kepada lelaki-lelaki yang budiman, buatlah. Nak berseronok dengan permainan video, buatlah. Tapi yang pertama, susun masa anda. Yang kedua, Allahumma shalli ala Muhammad, pastikan permainan itu tidak melanggari syariat Allah dan tidak mencabar Islam. Dan yang ketiga, pastikan permainan tersebut tidak menyebabkan anda terlalai daripada melakukan tanggungjawab sebagai makhluk Allah dan sebagai khalifah, ketua pemimpin di negeri dan di tanah dan di mana tempat anda berdiri sekarang ini. Yang penting jangan main game dalam kelas tau. Jangan main game dalam kelas, jangan main game dekat meja makan. Dan yang paling penting sekali, anda semua yang tengah kerja tu jangan main game waktu kerja ya. Sebab apa? CCTV nampak tu. Majikan kita boleh nampak kita tengah main game dan sebagainya. Dia kata saya tengah buat kerja ni, bukan main game. Baik Ustaz, kita ada sahabat kita Puan Siti Rohani di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya biar tahu jangan keliru, sebab tadi ada mengatakan remaja kanak-kanak perempuan ni umur 9 tahun ni, sebab 9 tahun tu kalau yang lebih awal balik dah keluar haid ya. Jadi soalan saya, adakah, saya rasa itu masih kecil lagi lah 9 tahun tu. Adakah kalau dia melakukan amal ibadah, dia dah dapat catatan pahala, dan kalau dia melakukan kesalahan, apakah dia dah dapat dosa? Dapat catatan dosa lah. Itu aja soalan saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yelah, makan pun bersuap lagi. Umur 9 tahun. Tidur pun nak dengan mak lagi. Tapi Ustaz sebut sebentar tadi, ada di kalangan mereka ni umur 9 tahun pun dah dikira amalannya. Apa pandangan Ustaz? Allahumma shalli ala Muhammad. Perkara pertama adalah jika kita melihat tentang 3 struktur. Pertamanya intelligent quotient, yang keduanya spiritual quotient, yang ketiganya emotional quotient. Tiga-tiga elemen ini ada kepada orang perempuan dan ada kepada orang lelaki.
kita tak dapat nafikan, kajian sains membuktikan kepada kita bahawa orang perempuan ni jauh lebih cepat matangnya berbanding kawan-kawan kita lelaki di sekolah dulu kan. Memang orang perempuan dia matang cepat. Ya. Dan cuma sampai satu tahap dia terhenti sekejap, jadi orang lelaki punya kematangan jauh lebih masak pemikirannya. Cuma Allahumma salli ala Muhammad, dalam umur 9 tahun ini jugalah yang berlaku kepada para ashabah, termasuklah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan banyak para pimpinan orang dulu yang telah pun mencapai umur kematangan mereka. Namun kita akui 9 tahun pada saat dan ketika hari ini mereka kurang matang. Antara sebabnya adalah mereka tidak hidup dalam keadaan masyarakat yang agak survive. Ya. Mereka hidup dalam keadaan yang dicatur. Contoh ilmu apa yang mesti mereka dapat? Mereka tak macam dulu. Dulu orang belajar tentang ilmu kemasyarakatan. Ilmu hidup ni dia belajar sejak lahir lagi. Adapun hari ini adik-adik kita tak belajar ilmu untuk hidup. Mereka belajar ilmu akademik, mereka belajar ilmu intelektual. Dan cumanya dalam urusan akil baligh ni sama ada berkaitan dengan dosa dan pahala yang ditanggung oleh mereka pada saat umur dan kematangan mereka sudah pun masak. Pada saat mereka sudah pun mula mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Dan peranan kita lah untuk pastikan bahawa anak perempuan ini mereka kenal Allah dan dapat jelas dosa pahala mereka, dan setelah daripada itu kita buat akad dengan mereka. Apa amalan para ulama? Bila dia kata kakak dah haid dah, kakak dah akil baligh, abang dah besar ya. Contoh dah jadi 5 dah ataupun tingkatan 1 dia dah keluar kelakiannya itu, maka dia salam kakak, abang, kakak dengan abang ini salam dia, buat akad. Buat akad artinya buat percakapan, kakak sekarang ini kakak dah dewasa, kakak bertanggungjawab jaga maruah diri kakak, dan kakak kena pastikan pendidikan kepada kakak terus dijaga dan disemai sebaik-baik mungkin. Perkara ini saya berjaya lakukan kepada contoh anak-anak buah kami, sanak saudara kami, untuk bagi tahu akak dah besar, akak dah tak boleh mandi sama dengan mereka, akak dah tak boleh pakai pakaian yang kecil-kecil, akak dah kena belajar mula pakai tudung, sehingga proses pendidikan diberikan kepada mereka. Sebab itu saya nak kata mendidik anak perempuan ini bukan satu perkara yang mudah. Betul, Ustaz. Bila nak didik mereka, nak bangunkan mereka, cukup kita jaga daripada umur 1 sampai 15 tahun ditanam akidah yang sahih, akidah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah wal Maturidiyah. Lepas itu diletakkan fikihnya, diletakkan tasawufnya, insya-Allah lepas daripada itu tamam. Allah Ta'ala akan memberikan kejayaan kepada mereka ni. Tapi ada setengah anak-anak ni Ustaz, dia ni alamak, kalau nak tidur nak kena dodoi dengan mak dia kan. Kalau nak perempuan nak kena dodoi dengan ayah dia kan, sampai ke besar orang kata kan. Jadi ada sahabat kita di talian nak tanya satu soalan yang cukup menarik. Silakan Tuan Haji Tukinon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fuad dan Dai Aiman, terima kasih banyak-banyak pagi ni. Dipendekkan cerita, soalannya begini Ustaz ya. Mungkin soalan ini belum keluar lah. Saya nak minta pandangan Ustaz, adakah perlu ataupun memang kena kanak-kanak seperti anak-anak kita lah, yang lelaki dan perempuan remaja diasingkan daripada tempat tidurnya, maknanya dia tak boleh campur. Itu sajalah soalannya pagi ni, paling ringkas ya. Terima kasih banyak-banyak semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Tukinon. Ustaz, macam Ustaz sebut tadi 2 bilik, 3 bilik dan ada yang nak tidur bawah ketiak mak dia lah dan sebagainya. Mungkin ada garis panduan untuk perkara ini Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Ramai orang yang nak buat rumah sunnah tapi dia terlupa untuk tengok hadis-hadis berkaitan dengan macam mana rumah dan sebagainya. Antara perkara pertama yang saya boleh kongsikan sebelum ini perungkaian sunnah bagi menjawab persoalan yang sangat bagus daripada Haji Tukinon ini. Perkara pertamanya adalah para penonton sekalian, tirai sebenarnya bukan diletak di luar pintu tapi di dalam pintu Dai Aiman. Maksudnya kalau dibuka pintu bilik anak perempuan tersebut ada tirai, bukan ketika mana dia buka pintu barulah berjumpa dengan tirai. Artinya tirai di dalam pintu, bukan di luar pintu. Untuk memastikan aib dan keadaan sentiasa terjaga. Dan ada pula bilik anak-anak perempuan ini, mereka akan lebih dekat dengan kawasan yang bukan mudah untuk tetamu dapat lihat mereka. Kerana kita nak memastikan aib, aurat mereka terpelihara. Oleh kerana itu Allahumma salli ala Muhammad, apa hikmah dia apabila Islam membahagi antara dua ini, anak-anak lelaki dan juga anak-anak perempuan. Perkara yang pertama adalah kita nak memastikan bahawa
sistem sosial mereka ini terpelihara dari Aiman. Dan mereka ni satu orang yang sedang explore, sedang tengok apa yang boleh buat. Syahwat mereka sedang meningkat. Sebab itu, di antara pengalaman kami dalam menguruskan anak-anak yang dah terlanjur ini, cukup ada, pelbagai jenis umur ada. Ada orang terkejut, ya Ustaz 9 tahun, 10 tahun. Saya ada fakta kes yang membuktikan bahawa adik umur 12 tahun telah berjaya untuk mengandung anak luar nikah. Sehingga pada saat dan ketika itu, dia mendukung anaknya ketika mana dia tingkatan 1 untuk membasuh anaknya di sinki dalam keadaan dia terpaksa berjengkit. Aiman. Sebab dia kecil lagi para penonton sekalian. Ada juga di kalangan mereka kerana mengandung anak luar nikah apa yang berlaku, mereka bawa kereta laju-laju dan dia dah geram dengan anak dia dalam satu kereta ni. Dia berbalah dengan ayah dan mak dia. Dia kat belakang kecil dan dia ada anak luar nikah. Apa yang dia buat? Dia buka tingkap dan dia campak anak yang dipeluknya itu keluar tingkap. Apa berlaku dengan anak tu Daya Iman? Alhamdulillah masih hidup sehingga ke hari ini, tetapi lumpuh seluruh badan. Sebab itu na'udzubillah min zalik. Saya nak beritahu saudara sekalian, syahwat mereka sedang meningkat naik. Dan mereka sedang mencuba. Dan waktu inilah Allahumma salli ala Muhammad, apa yang terhidangkan kepada mereka sangat harus dilentur dan dididik. Sebab itu, saya nak ulang kembali apa yang disebut oleh Al-Habib Omar bin Hafiz. Dia kata, di antara mata yang paling jahat itu adalah mata lelaki yang persendirian, yang bujang. Yang mana mereka selalu tengok maksiat, selalu tengok apa perkara yang boleh menghiburkan mata mereka. Kita kena ingat, orang lelaki dengan perempuan tak sama. Cukup walaupun orang lelaki tersebut menutupkan mata dia, membayangkan maksiat, maka syahwatnya naik. Tidak seperti perempuan. Perempuan itu perlukan di antara beberapa pergerakan dan sebagainya. Tapi oleh kerana itu, untuk memastikan anak lelaki ini, mereka berjaya dipimpin dan tidak rosak kerana bidikan hawa nafsu mereka, maka kita kena pastikan bahawa para penonton sekalian, mereka tetap akrab dengan agama Allah dan patuh kepada disiplin dalam rumah untuk memastikan rumah tersebut menjadi baiti jannati. Rumahku syurga. Ini dia yang kita faham bila mana Islam menggariskan satu-satu garis panduan itu untuk menjaga kemaslahatan setiap manusia, baik Ustaz. Dan kita faham dalam Quran pun ada sebut Ustaz, wa yahfazu furujahum. Maknanya menjaga macam mana ayat dia Ustaz? Saya pun lupa. Menjaga kemaluan dan menjaga pandangan mata Ustaz. Dan ini satu kesinambungan dua perkara. Bila mana jaga mata, maknanya kemaluan terjaga. Dan bila kita biasa tengok Ustaz, dan dalam satu syair Arab pun ada menyebutkan ia bermula daripada fanadratun, melihat, fakalamun, famauidun, fasalamun, faliqaun, yang mana bermula daripada pandangan mata, kemudian halo-halo, salam-salam, kemudian membuat satu pertemuan dan akhirnya berlakunya penzinaan. Jadi daripada pandangan mata turun ke hati. Oleh sebab itu kalau kita tengok macam Ustaz kata tadi, orang lelaki pejam mata pun bila terbayang pun dah boleh menaikkan syahwat. Jadi bagaimana menjaga pandangan mata tu Ustaz? Allahu Akbar. Alamu khainatul a'yun. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tahu segala khianat daripada mata kita. Dalam kitab Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, dalam kitab Penawar bagi hati, itu Syekh Al-Mandili itu dia meletakkan uyun ataupun Allahumma salli ala Muhammad, mata di antara dosa yang paling awal, yang paling tajam. Jadi perkara pertama ni, kalau orang perempuan wajib pakai hijab, orang lelaki mesti pakai hijab dia, iaitu hijab di matanya. Saya nak beritahu, Sayyidina Umar Al-Khattab sangat tidak gemar untuk berjalan di belakang perempuan. Dia kata, aku rela ditusuk oleh tusukan yang tajam berbanding aku duduk di belakang orang perempuan. Dan juga Umar juga sebut, dan mungkin aku lebih selamat mungkin duduk di belakang asadun, di belakang singa yang lebih garang berbanding duduk di belakang perempuan, kerana terkadang itu boleh menaikkan syahwat mereka dan merosakkan mereka. Kerana Islam sayang perempuan, kita jaga betul-betul mereka dan kita nak memastikan perempuan dapat hak mereka sebaik mungkin. Orang lelaki, usahalah jaga mata, pandang yang halal. Kalau kita tak nak anak-anak kita, ibu dan ayah kita diambil peluang oleh lelaki yang bermata jahat, maka kita juga kena pastikan kita tidak ambil peluang terhadap
wanita yang lain. Masya Allah, dalam rumah kita pun ada anak-anak remaja, anak-anak wanita yang sangat-sangat kita sayangi. Kita jaga elok-elok, mudah-mudahan tidak terjebak dengan perkara ini. Baik Ustaz, kita dah tamat siaran kita di TV3 dan kita akan sambung lagi 30 minit di TV9. Dan selepas ini mungkin kita nak tanya Ustaz berkaitan dengan apa hukum anak-anak ni beronani. Ayo. Bagi mendapatkan jawapannya, kita jumpa di TV9. Terima kasih atas kesetiaan anda. Biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Dalam perbincangan kita pada hari ini, fik remaja. Kalau korang tengok, penonton-penonton tengok kita kat sini, masih remaja lagi ya sampai. Masih lagi. Dan penonton-penonton kita pun ramai remaja ataupun pernah merasakan remaja. Dan hatta anak-anak mereka pun mungkin remaja. Ya, betul. Dan jiran-jiran pun mungkin remaja. Jadi para penonton, sebelum rehat tadi kita dah bicara panjang. Ustaz pun dah cerita kita tentang bagaimana mandi wajib, bagaimana akhir balik, macam mana kita nak membimbing anak-anak ni yang dah terjerumus. Atau tadi Mamu pun dah ada tanya satu soalan yang cukup best. Dia kata lepas kahwin tiba-tiba menantu buat rosak family pula. Dan sebagainya. Baik. Dan ini satu soalan yang cukup panas Ustaz. Ustaz ada sebutkan tentang istimna Ustaz iaitu beronani. Remaja ni mungkin dia belum berkahwin tapi nak rasa. Jadi rasa dengan cara istimna tadi Ustaz. Mungkin Ustaz boleh ceritakan apakah hukumnya Ustaz? Allahumma salli ala Muhammad. Para penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama istilahnya, onani, masturbasi ataupun istimna ini adalah merupakan perkara yang ada perbincangannya dalam fiqh remaja ataupun kita sebut sebagai fiqh syabab, orang-orang muda. Oleh kerana itu Allah SWT Muhammad dalam satu hadis riwayat Muslim, hadis nombor 2577, nyatakan oleh Nabi SAW, ya ma'syaras syabab man istata'a minkum ba'ata falyatazawwaj. Artinya, wahai sekalian pemuda, jika ada antara kalian yang mampu untuk bernikah, maka nikahlah. Jadi dalam perbahasan istimna ni, dia termasuk dalam perbahasan itu. Kerana Nabi sebut, kalau kau mampu untuk bernikah, maka kau nikah. Maksudnya ada yang tak mampu untuk bernikah. Sebab itu wujud istimna. Jadi istimna ini ataupun masturbasi dibahaskan oleh banyak ulama dalam mazhab. Termasuk mazhab Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal. Mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal menyatakan, sabar dulu, jangan ambil potong-potong, ini bahaya ni. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal mengizinkan melakukan istimna ataupun masturbasi dengan dua syarat saja. Perkara pertama untuk mengelakkan diri daripada zina, perkara yang kedua adalah kerana ketidakmampuan untuk berkahwin. Adapun para ulama dalam mazhab al-Imam Syafi'i dan juga para ulama tasawuf, ianya melarang kita sama sekali untuk melakukannya secara bersendirian. Kerana akibatnya besar. Akibatnya besar dari Aiman. Pertama, akibat secara kesihatannya. Boleh menjadikan tubuh badannya lesu dan tidak bermaya. Ingat ya, Allahumma salli ala Muhammad. Imam Ahmad bin Hanbal ini turut menyatakan kepada kita bahawa air mani itu termasuk daripada bahagian yang apabila ia keluar, dia mengeluarkan tenaga kita. Sebab itu satu orang yang apabila berlakunya istimna ataupun dia terlakunya ejakulasi ataupun keluarnya kelakiannya itu, berlakunya ejakulasi itu, ianya akan menjadikan dia rasa letih. Bila dia rasa letih, agama pula suruh pergi mandi wajib. Nampak tak macam mana Islam ni, dia dah tahu dah bila orang keluar ataupun orang sedang melakukan jima dan sebagainya mesti letih, maka disuruh pula mandi wajib, insya-Allah dapat satu kesegaran yang baru. Namun apa yang kita nak perbincangkan, istimna ini boleh dilaksanakan dengan beberapa keadaan. Pertama, jika isteri dah kahwin ni berada dalam keadaan haid, maka boleh dibuat dengan syarat menggunakan tangan isteri, tidak menggunakan tangannya sendiri. Untuk memastikan bahawa ianya terselamat. Kalau pandangan yang lebih
longgar, itu yang mazhab Hambali tadi yang saya sebut. Tapi dengan syarat beberapa kepentingan hal dan keadaan. Cuma nasihat setelah mana kita tengok banyak kitab dan banyak guru-guru kita, apa yang dapat saya simpulkan untuk menjawab persoalan ini, perkara pertamanya, marilah kita sama-sama mengelakkan diri kita daripada melihat, menggunakan mata bagi melihat kekotoran. Kita malu dan kita aib, khususnya di tanah air kita ni, Malaysia, apabila tercatat kita di antara para rakyat dan negaranya itu yang banyak melihat video yang kurang enak dan cantik yang berada di media sosial. Mungkin saya boleh cadangkan kepada orang yang ada peranan dan kuasanya untuk membankan seluruh daripada aplikasi-aplikasi maksiat dan video-video maksiat, bantu supaya orang awam ini mereka dapat terselamat daripada melihat perkara tersebut. Wabil hasil untuk lelaki sekalian, untuk dapatkan kehidupan yang lebih baik, sebenarnya istimna ni bukan orang lelaki saja, orang perempuan pun ada buat. Orang perempuan juga ada buat. Dan bila mana mereka melakukan, lelaki ataupun perempuan melakukan perkara ini, ianya adalah perkara yang dilarang jika sekadar untuk berseronok-seronok, memuaskan nafsu, na'udzubillah min zalik, itu adalah perkara yang termasuk dosa-dosa besar. Kerana tidak ada kepentingannya dan sekadar menjadi amalan hariannya. Oleh kerana itu, berhati-hati saudara. Ada kelonggaran untuk permasalahan tertentu sahaja, tetapi ada penegasan dengan larangan daripada Allah SWT untuk jadikan dia gaya hidup kepada kita, kerana disebut oleh Al-Imam Az-Zahabi, termasuklah ianya sebahagian daripada dosa-dosa besar dengan melempiaskan nafsu syahwat kita. Hatta suami pun tak boleh buat benda tersebut, melainkan dengan tangan isteri, bak kata Ustaz tadi kan. Baik, saya ini Islam menjaga dengan sebaik mungkin. Namun begitu Ustaz, dalam Malaysia sendiri Ustaz, kita melihatkan aplikasi-aplikasi shopping secara online. Belian secara online sendiri pun menjual baju dalam dengan sewenang-wenangnya, menjual seluar dalam dengan sewenang-wenangnya, dengan menampilkan model-model yang terbuka sana terbuka sini. Ini satu perkara yang mungkin dapat menjejaskan hatta kalau kita sebut remaja itu sendiri yang mungkin belum berkahwin, tambahan lagi lah. Mungkin ada sedikit pandangan pada Ustaz. Saya sejujurnya pernah membaca satu kajian rakan-rakan saya di peringkat sarjana, di peringkat master. Kajian mereka berkenaan dengan bagaimana kerosakan dakwah berlaku apabila dijual secara terbuka, Allahumma salli ala Muhammad, pakaian dalam wanita ini. Sehingga ianya akan menjadikan soal permainan lelaki. Bercakapnya, permainan, kadang-kadang ada unsur kotor yang keluar, sama ada daripada pengucapan awam dan sebagainya terhadap orang lelaki tersebut. Cuma saya minta dengan jelas, saya tahu semua orang nak buat untung, saya tahu semua orang nak cari duit, terutama dalam PKP ni. Apalah salah dan kiranya kalau kita nak mempromosi barang dagangan kita itu, promosilah ikut jalan yang baik. Buatlah gimmick macam mana sekalipun. Buatlah, bagus. Sebab ia akan tarik attention. Bila kita sebut tentang marketing, ia berdasarkan siapa yang dapat perhatian orang. Orang yang paling cermat dan cerdik, dia punya marketing dapat perhatian. Buatlah begitu saudara, tapi jangan sampai kita buat yang mencalarkan agama kita, yang mencalarkan maruah anak-anak bangsa kita. Pakaian dalam wanita termasuk aib, dan saya nak nasihat sementara ni Daya Iman, untuk orang perempuan yang di rumah, sama ada duduk di pangsapuri, sama ada duduk di singgasana maupun duduk di istana, tolong kalau sidai baju, pakaian dalamnya pastikan di dalam. Jangan orang luar boleh nampak warnanya itu, saiznya itu aib Daya Iman. Dan tolong untuk para isteri yang menguruskan pakaian dalam suaminya ke ataupun dirinya sendiri, pastikan aib itu dijaga betul-betul. Sebab termasuk kalau saya di Hadramaut di Yaman, selipar wanita dah termasuk sebagai aurat. Mereka malu kalau ada orang lelaki nampak kasut dia. Sebab dia tak nak orang lelaki tahu apa-apa tentang dalaman dirinya. Kerana itu Allahumma salli ala Muhammad, tolong untuk masyarakat ini, tak kisah duduk di mana sekalipun, kalau sidang pakaian dalam itu, pastikan ditutup dan dijaga sebaik mungkin, kerana itu aib dan maruah diri seorang wanita, kerana dirimu begitu berharga. Itu macam kenal kan? Macam kenal. Nak ceritanya pakaian pun dah menjadi aib. Ini kan pula badan Ustaz kan. Baik, kita nak bicarakan selepas ini Ustaz berkaitan dengan pornografi. Pornografi ini satu perkara yang menjadi ketagihan lebih teruk daripada dadah. Allahu Akbar. Pada diri remaja. Selepas ini kita akan bicarakan. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami
wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita dah bincang panjang lebar berkaitan dengan fik remaja. Namun begitu Ustaz, perkara yang menjadi ketagihan, perkara yang merosakkan pemikiran dan jiwa anak-anak ini adalah bila mana mereka melihat video pornografi di telefon mereka. Ramai ibu bapa yang mungkin tak sedar, tak tahu bahawa ini yang menjadi tabiat mereka saat duduk diam dalam bilik. Tak pergi ke mana-mana. Rupanya beraktiviti di dalam bilik. Jadi mungkin Ustaz ada nasihat untuk memutuskan ketagihan ini Ustaz. Beraktiviti itu bahaya. Yang lagi bahaya ber-LDK, latihan dalam kumpulan. Latihan dalam kumpulan. Tengok benda yang tak baik sama-sama kawan-kawan, buat perkara maksiat dan kawan-kawan. Kalau nak buat LDK, buatlah LDK yang bertamadun dan memberi pengajaran kepada kita. Jadi para penonton dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita merujuk pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauzi berkenaan dengan dosa yang datang dan akibat apabila melihat banyak perkara lucah dan maksiat ini, mari kita tengok sekejap dalam Al-Quran. Allah nyatakan dalam surah An-Nur pada ayat yang ke-30, kata Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, sekatlah pandangan kamu dan peliharalah kemaluan kamu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu, Ibnu Qayyim Al-Jauzi pula menyatakan dalam kitabnya, akibat dan keburukan satu orang yang melakukan kemaksiatan dengan mata dia, yang pertama menggelapkan hati dia dari iman. Hatinya gelap. Yang kedua, menghalang rezekinya. Dia akan rasa sempit. Yang ketiga, melemahkan akal fikirnya. Dia tak akan cemerlang, tersekat pembangunannya. Yang keempat, orang yang banyak tengok lucah dan tengok maksiat ini, akhirnya pemikirannya jadi kotor, kata-katanya pun jadi kotor. Jadi kadang-kadang kita boleh lihat tahap kemampuannya itu, dia boleh tutup aib dia. Tapi kadang-kadang lidah dia tak mampu untuk menghalang apa perilaku dan perbuatannya saat bersendirian. Ya. Sebab itu Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyatakan dengan jelas, untuk kenal siapa dirimu, maka perhatikan dirimu saat berseorangan. Tu yang Iman kata tadi. Dia duduk seorang-seorang dalam bilik, maka dia buat LDK, latihan dalam kumpulan, tapi saima dia. Sedangkan Sayyidina Ali ni tadi sebut dengan jelas, kalau kamu nak tahu bagaimana kedudukan kamu, kamu lihat diri kamu saat bersendirian. Persoalan dia, kita dah bincang tentang istimna, masturbasi tadi, kita juga dah bahas tentang pornografi. Persoalan Ustaz, macam mana saya nak berhenti? Mari kita bincang mula apa solusinya. Maka para penonton yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perkara pertama, ini termasuk satu ketagihan, dan ketagihan ini adalah merupakan ketagihan minda dan akal kita. Saat nafsu syahwat kita naik, maka akan keluarlah satu aliran cecair di akal kita, dan itu lebih bahaya daripada ketagih nikotin. Kerana ketagihan pornografi dan istimna ini boleh mendatangkan zina. Bila zina, rosak nasab dan keturunan. Jadi masalah ini lebih teruk sebenarnya dari iman. Allahumma salli ala Muhammad. Caranya yang pertama, saudara dimulakan oleh Allah, adalah meletakkan had dan tempoh. Contoh, Ustaz saya azam 7 hari saya tak tengok lucah. Ustaz saya azam 7 hari saya tak istimna. Mula dengan 7 hari. Itu tarbiyah al-awwal. Setelah mana 7 hari, berpindah. Setelah berjaya 7 hari, sambutnya dengan perkara yang baik. Contoh, aku rasa gembira, hatiku dah senang. Ini RM13 aku nak sedekah dekat orang. Ini RM21 aku nak sedekah dekat orang. Lepas 7 hari, iltizam, pindah kepada 14 hari iltizam. Tak tengok lucah, tak tengok maksiat. Lepas itu 21 hari dan akhirnya 40 hari. Dan oleh kerana itu Allahumma salli ala Muhammad, tempoh delay masa ni akan melatih diri kita supaya mampu untuk menghalang kemaksiatan. Yang kedua, elakkan masa bersendirian.
Banyak orang buat pornografi dan istimna ni sebab dia single. Dia tutup pintu, tutup lampu. Jadi pastikan kita tak sendirian. Ada perhatikan dan rasa macam, Ustaz, perasaan tu datang nak buat maksiat lah. Pergi turun bawah bersembang dengan ahli keluarga. Pergi bersembang dengan isteri. Dan dapatkan yang halal padanya. Dan yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad. Setelah mana dah atur hari per hari ditahan. Yang kedua, jangan biarkan diri bersendirian. Yang ketiga adalah sibukkan diri kita. Buat macam-macam aktiviti dan sayang masa kita. Masa ni tuan-tuan sekejap je. Para penonton, masa kita sekejap je. Kita akan balik kepada Allah Ta'ala. Yang muda akan tua. Yang tua akan pergi selama-lamanya. Dan yang masih ada, masih kuat pada hari ini akan lemah. Yang berhujah pada hari ini, lamanya suara saya pun akan hilang dan akan habis saat sampai usia senja saya. Ya. Cuma apa yang kita kena pastikan adalah kita tidak buat dosa saat muda kita. Sebab itu, Syekh Zainul Asri pesan kepada kita, ingat betul-betul, dosa di saat muda ini boleh mendatangkan impak kepada zuriat kita. Jadi saat muda, saat belia, ayah-ayah yang muda, ayah-ayah yang baru, macam tu dah ayah Aiman dah 4 kan. 4 orang anak, alhamdulillah kan. Teruskan bersemangat dan membangunkan anak-anak kita dalam keadaan yang mulia, insya-Allah. Allahu Akbar. Terima kasih Fadil Ustaz. Ada seorang pakcik ni dia ajar saya satu perkara. Ada 2 benda kita kena buat bila mana anak-anak ini kita takut terjerumus dalam bidang pornografi ini, Ustaz. Yang pertama sekali, pukul 11 collect telefon. Setuju. Pukul 11 collect telefon. Dan yang kedua, dia kata tutup wifi. Setuju. Sebab mereka jangan beli data kan. Kalau beli data, tengok video nanti habis data. Betul. Jadi dia orang berjimat cermat lah, Ustaz. Jadi wifi dia tutup. Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga dia tambah lagi, Ustaz. Jangan biarkan anak main telefon dalam bilik, katanya. Jadi mungkin ni pakcik ni pun bagus juga lah. Dia boleh bagi tips kepada kita. Baik, Ustaz. Kita ada sahabat kita nak bertanya satu soalan. Boleh kita raikan, Ustaz? Boleh, insyaAllah. Kita bersama dengan Azizah Remaja Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang remaja, lelaki dan perempuan memasuki usia 21 tahun, masyarakat merayakannya dan membacakan Al-Quran dengan memasak aneka macam makanan serta berkumpul dan memberikan kunci remaja yang berusia 21 tahun. Apakah perkara ini dibolehkan dalam Islam? Terima kasih. First time juga saya dengar ni, Ustaz. Maknanya kalau 21 tahun ni dah ada satu lesen. Seolah-olah you are remaja and then you boleh buat seperti mana you remaja. Bagaimana, Ustaz? Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Dunia ni betul, bila kita dah sampai satu usia yang dapat hebat, macam-macam kita dapat. Kita dah besar, yang lelaki boleh dapat perempuan. Termasuk ya, harta, tahta, wanita, ini semua ada nilai, ada value dia. Dunia ni ada value dia. Sebab itu dalam hadis Sunan Tirmizi pada hadis 2560, Nabi pesan kepada kita, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawatih. Artinya, syurga itu dipenuhi dengan perkara-perkara yang dibenci. Manakala neraka pula dipenuhi dengan perkara yang selari dengan dorongan syahwat. Jadi oleh kerana itu, kalaupun kita muda dan tiba-tiba ada orang sambut kita dan berikan kemuliaan kepada kita, mungkin soalan ini tidak berlaku dalam masyarakat kita. Mungkin dalam satu amalan masyarakat lain, perkara asas pertamanya pada saya tidak ada permasalahan. Buat kenduri, panggil orang makan, baca doa, minta Allah Ta'ala mudahkan kehidupan dia, ahlan wa sahlan, teruskan. Tapi ada sedikit sebanyak nasihat yang saya nak beritahu kepada rakan-rakan dan teman. Sama ada di Facebook Tanyalah Ustaz dan di siaran kita ini, di televisyen ini, saya nak beritahu. Perkara pertama, ibu dan ayah, tolong janganlah kita senangkan sangat untuk memberikan wang kepada anak-anak, terutama dah besar. Dan perkara tersebut sebenarnya didikan dan bidikan yang sangat penting untuk kita. Kita nak bagi dia senang, kita biar dia susah. Kadang-kadang anak muda ni biarkan dia susah sekejap. Tapi tengoklah, bukan kita biarkan sampai susah betul. Maksudnya biar dia belajar tentang kehidupan. Biar dia survive dalam kehidupan. Jangan senang sangat. Saya akui ada orang sayang anak-anak dia. Dia beri segala-galanya dekat anak-anak dia. Dan ada pula yang langsung tak bagi. Itu pun masalah pula. Jadi oleh kerana itu, berilah sekadarnya dan perhatikanlah dengan tahap yang sepatutnya untuk pastikan anak-anak ini mereka boleh berdaya saing. Sebab ibu ayah akan ingat. Ibu ayah akan tinggalkan
dunia ini. Anak-anak ni dia akan hidup dengan keluarga dia sendiri. Bayangkan kalau mak dan ayah dah tak ada, macam mana dia nak survive? Macam mana teruskan kehidupannya bagi meneruskan baki nyawanya? Oleh kerana itu, pastikan bahawa anak-anak ini mampu bersaing, ada prinsip mereka sendiri dan modal hidup mereka itu berkualiti. Modal hidup apa dia? Intelektual, kecerdikan. Yang kedua, kemahiran mereka. Dan yang ketiga, adab mereka. 3 modal kehidupan yang mesti diberikan kepada anak-anak. Pertama, intelektual, pendidikan kepada mereka. Yang kedua, pastikan mereka ada skill, ada kemahiran. Tak kisah kemahiran apa. Yang ketiga, modal hidup untuk mereka, adab agama mereka. Ketiga-tiga ini, kalau kita kurang cemerlang dalam berikan kepada mereka, nescaya kita yang kurang selamat. Allahu Akbar. Ini kita bimbangkan apa yang Ustaz sebutkan tadi terjadi kepada diri kita ataupun anak-anak kita. Sahabat kita Ustaz di Facebook ada nak tanya satu soalan. Apakah nasihat dan kata-kata semangat Ustaz kepada ibu bapa besarkan anak OKU? Semestinya ada terdetik di hati ibu bapa, anak aku tak sama macam remaja normal lain. Aku tiada nanti, siapa nak jaga? Apa pandangan Ustaz? Allahu Akbar. Dahulu ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah. Termasuklah ianya Bilal seperti mana Bilal bin Rabah. Cuma sahabat Nabi ni ramai sebenarnya. Ada di kalangan mereka yang juga OKU. Itu orang kurang upaya. Cuma saya nak beritahu kepada anda semua, Allahumma salli ala Muhammad, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu Wa Taala tak beri ujian, tak beri keperitan kepada anda kecuali Allah tahu anda mampu untuk memeliharanya. Anak-anak ni adalah anugerah daripada Allah. Saya tahu kalau kita ucap sabar, 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 perkataan itu hanya indah di mulut, kurang kemampuan praktikalnya. Namun apa yang saya dapat nyatakan di sini buat semua para penonton dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pastikan bahawa kalau kita meneruskan kehidupan, jaga anak-anak OKU ini, pastikan kita buat sebab Allah. Ya Allah, ya Tuhan aku nak pastikan anak aku ini, ya Allah, besok ya Allah bila aku dah tak ada, adalah orang lain yang akan jaga anak-anak aku ini, ya Allah. Ingat tuan-tuan, kita boleh jaga anak-anak kita, para penonton, ayah ibu sekalian, pada satu tahap. Tapi satu peringkat nanti apabila mereka pulang, kita pun balik kepada Allah. Hanya Allah sahaja yang boleh menjaga mereka. Teruskan ada semangat dan ingatlah itulah saham kita di akhirat. Ya. Baik Ustaz, bila kita sebut remaja, orang suka palitkan remaja ni dengan perkara negatif. Ya. Sekarang ini Ustaz, kita nak kata-kata semangat daripada Al-Fadhil Ustaz. Jom sama-sama kita pandang positif kepada remaja di Malaysia ini, Ustaz. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka wasallam. Jika kita tengok tentang banyak maklumat yang terkini dan terbaru, satu akta ataupun kemampuan yang dikeluarkan oleh SPR Suruhanjaya Pilihan Raya, dia beri izin kepada pemuda sekarang ini dah boleh mengundi. Jadi bila dah kata dan insya-Allah katanya sebagai automatik didaftarkan, artinya anda sudah boleh buat keputusan dalam kehidupan. Saya yakin dan percaya banyak juga pemuda yang cermelang di tanah air ini yang kita boleh belajar dengan macam-macam jenama dan tokoh-tokoh korporat orang Islam yang cermelang di tanah air ini. Dan apa yang saya nak sebut kepada para pemuda sekalian, disebutkan kepada kita, dengan pemuda inilah yang mampu mencapai kejayaan. Kalau dahulu kita ada Tok Kenali, kalau dahulu kita ada Tok Janggut, kalau dahulu kita ada Abdul Rahman Limbong, kalau dahulu kita ada Datuk Maharaja Lela, Datuk Sago, sekarang ini perjuangan mereka terletak kepada kita. Mari jaga kalimah dengan keadaan yang sangat baik dan mari kita juga jaga perjuangan agama ini. Pastikan hak dan kepentingan orang Islam dipelihara sebaik mungkin. Dan untuk semua remaja sekalian dan anak-anak ibu-ibu ayah yang sedang membangunkan anak-anak mereka, nasihat saya kepada kalian, anda belum gagal jika remaja itu belum menjadi seseorang. Kerana semuanya kesimpulan kejayaan ataupun kegagalan nanti adalah apabila kita berada di mizan dan siratal mustaqim ataupun di titian sirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Masya-Allah. Teruskan berusaha, insya-Allah Allah memberkati kita. Persilakan Ustaz sedikit doa ringkas. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tsabbit aqidatana bil aqidah ahli sunnah wal jamaah. Allahumma ja'alna hawaijana hajatan maqbulatan
ولا تجعلنا هوائجنا هجاة مردودة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Fuad Mokhtar dalam topik perbincangan kita pada hari ini, Fiqh Remaja. Para penonton sekalian, esok temu janji kita bersama dengan moderator Dai Anas dan panel Ustaz Umar Abdul Aziz dalam topiknya Abdullah ibnu Abbas. Jadi kita jumpa pada esok hari. Saya Dai Aiman, mohon maaf di atas lanjur kata terlajak bicara. Remaja anda tunjang negara. Saya undurkan diri. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.